Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton dan murid-murid cikgu. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam video kali ini di mana cikgu akan mengajar atau merungkai topik-topik melalui buku teks sekolah rendah matematik, dan hari ini kita akan belajar bahagi tahun 4 ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran seterusnya, cikgu mengajak semua penonton untuk subscribe channel cikgu di Encik Guru SM dan tekan butang lonceng serta like semua video dan tonton semua video yang cikgu telah upload serta kongsikan kepada sahabat-sahabat lain di luar sana supaya ilmu ini dapat kita manfaatkan bersama-sama ya. Penonton juga boleh subscribe channel cikgu di bahagian sebelah kanan video, ada butang subscribe, ataupun di bawah video tersebut ya ada butang subscribe. Jadi baiklah, tanpa melengahkan masa, cikgu akan mengajar topik bahagi. Cikgu merujuk buku teks muka surat 51 hingga 56. Untuk peringatan penonton, ada kaedah dari buku teks ini yang cikgu tidak akan terangkan kerana cikgu ambil yang mana kaedah yang mudah untuk murid-murid aplikasikan. Okey. Jadi mana-mana kaedah lain yang dalam buku teks itu murid boleh rujuk melalui contoh-contoh kalau mau belajar lebih banyak lagi kaedah. Okey. Jadi cikgu akan teruskan dengan bahagi untuk murid-murid tahun 5 dan tahun 6 yang menonton video cikgu ini, jangan khawatir, jangan tutup video kerana murid-murid perlu juga belajar kaedah ini kerana kaedah ini kita bawa sehingga ke tahun 5 ke tahun 6. Jadi tidak ada salah murid-murid tahun 4, tahun 5, tahun 6 untuk belajar di video ini walaupun menggunakan buku teks tahun 4. InsyaAllah lepas ini cikgu akan buat pula video untuk tahun 5 dan kaedah tambahan sahaja ya, bukan kaedah yang sepenuhnya seperti tahun 4 ini. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan bahagi. Jadi untuk peringatan semua murid-murid cikgu dan penonton-penonton, video cikgu ini terhad hingga 15 minit. Kalau tidak cukup penerangan, cikgu akan sambung di episod kedua ya. Okey, bahagi. Okey, cikgu ambil dari buku teks ya, cikgu bacakan di sini. Syarikat kita telah mencetak 39.630 beg cenderamata seperti ini. Tolong agihkan beg ini sama banyak kepada 3 buah koperasi sekolah. Jadi soalannya, berapakah bilangan beg cenderamata yang diagihkan ke setiap koperasi? Kita nak tahu dalam satu koperasi berapa beg yang diagihkan. Jadi sebelum kita buat, kita kena keluarkan dulu maklumat, jadikan dia ayat matematik. Ini dia nama dia, ayat matematik. Kita dah keluarkan 39.630 bahagi dengan 3. Okey, dalam kaedah ini yang mula-mula ini kita akan belajar bentuk lazim ataupun cikgu suka panggil kaedah cangkul. Jadi sebelum kita masuk ke kaedah cangkul, kebiasaannya cikgu akan gunakan buku matematik lah, petak-petak supaya murid boleh nampak dia berada di mana. Jadi sebelum kita mula ke kaedah cangkul, kita kena buat sesuatu dulu, iaitu apa ini? Kita kena buat sifir dia dahulu. Okey. Di sini kita menggunakan bahagi 3, bermakna kita kena buat sifir 3 dahulu. Biasakan kaedah ini supaya murid dapat menjawab dengan mudah di soalan bahagi nanti. Biasakan buat begini selalu. Okey, supaya tidak berlaku kesilapan. Okey. Jadi cikgu buat dulu sifir 3 ini. Kita akan penuhkan 1 darab 3, 3, 2 darab 3, 6, 3 darab 3, 9 dan seterusnya. Inilah jawapan-jawapan dia. Okey. Jadi kita berbalik kepada kaedah cangkul. Okey, cikgu gunakan petak-petak ini sama seperti buku petak-petak murid supaya murid nampak di mana dia berada. Sebab kalau murid tidak gunakan petak-petak, murid selalu silap, tersalah letak nombor di bawah. Dia letak ke bawah mana dia tidak tahu. Okey. Jadi kita tengok di sini. Okey, mula-mula kita masukkan nombor ini ke dalam cangkul ini. Nombor yang di hadapan kita masukkan di dalam dan nombor yang datang kemudian kita tinggalkan dia di luar. Okey. Nombor hadapan masukkan ke dalam dan nombor yang datang kemudian kita tinggalkan dia di luar. Okey. Cara menyelesaikannya. Okey, kita selesaikan satu persatu ya. Kita selesaikan satu persatu. Kita mulakan dari yang di hadapan. Jadi ada tidak jawapan 3 dalam sifir 3? Ada. 1 darab 3. Jadi kita kena tulis dulu 1 di atas.
Semua yang sebelah sini adalah nomor untuk di atas, ya. Semua nomor yang berada di sebelah kiri ini adalah untuk nomor di atas, dan yang di dalam ini adalah untuk yang di sinilah di bawah untuk ditolakkan nanti. Jadi 1 darab 3 ini, 1 darab 3, berapa jawaban dia tadi? 3. Kemudian kita tolakkanlah 3 tolak 3, kita akan dapat sifar. Oke, selesai yang ini tidak ada lagi nomor, kita teruskan dengan 9, turunkan dia. Oke, ada tidak 9? Jawaban dia ada 3 darab 3. Jadi 3 darab 3, jawaban dia 9. Kita tolakkan lagi, kita akan dapat sifar. Oke. Kemudian turunkan lagi 6. Turunkan 6, ada tidak 6? Ada, 2 darab 3. Jadi 2 ini letak di atas, darab dengan 3, jawaban dia 6. Jadi 6 tolak 6, sifar juga. Oke, turunkan lagi 3. Ada tidak 3? Ada, 1 darab 3. Jadi 1 ini letakkan di atas, 1 darab 3 berapa? 3. Jadi 3 tolak 3, kita dapat sifar. Dan yang terakhir sekali sifar kita kena turunkan juga. Jadi ada tidak sifar dalam jawaban? Tidak ada. Jadi maafkan cikgu, sifar darab 3. Jadi kita letaklah sifar di atas, sifar darab 3 sama dengan sifar. Tolakkan dia, tetaplah sifar. Jadi jawaban kita adalah 13.210, ya. Jadi jumlah setiap koperasi akan dapat back ialah 13.210. Oke, kaidah ini murid-murid boleh rujuk melalui buku teks di muka surat 51, ya. Di sini cikgu ambil. Cuma di dalam buku teks dia menggunakan kaidah warna, ya. Cikgu tidak gunakan kaidah warna sebab sukar untuk kita aplikasi kalau dalam ujian, ya. Jadi cikgu lebih suka untuk gunakan kaidah yang seperti ini, kaidah petak-petak, supaya murid boleh nampak, ya. Tapi tidak ada masalah kalau nak belajar guna kaidah warna untuk menambah pengetahuan, ya. Di sini pun dia sama. Dia mulakan daripada yang nilai digit 10.000, kemudian 1000, 100, 10 dan sah, ya. Jadi boleh tengok semula lah nanti. Oke, kita teruskan pula dengan info tambahan. Oke, pernah nampak nih pendaraban khas? Masih ingat pendaraban khas dalam video darab tahun 4? Kalau lupa, tonton semula video darab tahun 4 di channel cikgu. Cari video pendaraban tahun 4. Ada cikgu terangkan mengenai pendaraban khas. Apa itu pendaraban khas? Kalau murid-murid yang terlepas, boleh tengok semula di dalam video cikgu di YouTube, ya. Dalam bahagi juga ada pembahagian yang khas, di mana murid tidak perlu mengambil masa lama membahagi. Mari kita lihat. Oke, contohnya 78.600 bahagi dengan 100. Oke, dalam pembahagian khas, apa-apa nomor yang dibahagi dengan 1 di hadapan dan sifar di belakang dia, itu adalah pembahagian khas. Pembahagian khas, ya. Tapi dengan syarat, ingat ya, pembahagian khas dengan syarat nomor di belakang semua nomor di belakang bagi nomor yang dibahagikan itu adalah sifar, ya. Mesti sifar di belakangnya ini semua. Baru kita boleh aplikasikan pembahagian khas. Kalau ada nomor 1 atau 2 atau 3 atau 9 di belakang sifar sini, kita tidak boleh gunakan kaidah inilah, ya. Kaidah apa? Kita tengok cara 1. Oke, cara 1, 78.600 bahagi dengan 100. Cikgu kenapa tidak guna kaidah cangkul? Oke, untuk pengetahuan murid, ini juga dimaksudkan sebagai bahagi, ya. Ini juga dimaksudkan sebagai bahagi. Murid biasa nampak ini dalam pecahan. Jadi per ini, kita panggil per ini juga boleh dikatakan bahagi. 78.000, ya. 78.600 bahagi 100. Oke? Jelas, ya? Jadi kita tengok. Di sini ada pembahagian khas 100. Di sini ada 2 sifar dan tidak ada nomor lain selain sifar di belakang. Jadi boleh tidak kita potong? Boleh. Kita ikut berapa dia punya sifar. 1, 2. Cikgu kenapa 2? Sebab sini ada 2 sifar, sini pun ada 2 sifar. Jadi boleh potong 2 sifar dia, ya. Jadi atas pun kita kena potong 2 sifar. Jadi tinggallah dia 786 bahagi 1. Berapalah jawaban dia? 786.
Laju kan? Tidak baik kita buat bentuk cangkul atau bentuk lazim. Tapi ingat, kalau di sini 100, di sini tidak ada 2 sifar, maksudnya 1 saja sifar dia, 7, 8, 6 sifar contohnya. Jadi jangan potong dua-dua. Potong 1 saja sifarnya, di bawah pun kena potong 1. Ikut berapa bilangan sifar di bawah, ikut juga berapa bilangan sifar di atas. Kalau macam ini, di bawah 2, di atas pun 2 sifar. Jadi bolehlah potong dua-dua ya. Kalau 1 di bawah, 1 di atas, potong 1 di atas, 1 di bawah. Kalau di bawah 2, di atas 1 sifar, potong 1 di bawah, potong 1 juga di atas. Oke? Jelas ya? Oke, cara yang kedua. Cara kedua ini biasa kita gunakan dalam perpuluhan. Kita pindahkan titik perpuluhan seperti itu. Nampak tuh anak panah? Sebenarnya ada titik perpuluhan di belakang setiap nomor bulat ya. Ini nomor bulat lah, ini pun nomor bulat. Jadi kita pindahkan. Sini ada 2 sifar, pindahkan 2 kali. 1, 2. Supaya titik perpuluhan itu ada di sebelah 1. Jadi kalau di sini pindah 2, di sini pun kena pindahkan 2 kali. Supaya titik perpuluhan itu berada di sebelah 6. Jadi sudah berpindah titik perpuluhan ke sini, dia akan jadi 786. Dan 100 ini akan jadi 1. Jadi kalau kita bahagi, tidak perlu cangkul, kaidah cangkul, terus dapat jawaban. Oke, jelas kan? Oke. Seterusnya pembahagian khas. Oke, pembahagian khas ini kita lihat sini sama-sama ya. 20 bahagi 10 tinggal 2, 3.300 bahagi 100 tinggal 33, 444.000 bahagi 1.000 tinggal 444, 2.340.000 bahagi 10.000 tinggal 234, dan 700.000 bahagi 100.000 tinggal 7 sahaja. Oke, apa yang murid nampak? Oke, kita tengok ya. Sini ada 1 sifar, di sini ada 1 sifar. Jadi kita boleh potong terus dia punya sifar. Potong 1, tinggal 2. Di sini ada 2 sifar di belakang. Di sini pun ada 2 sifar. Jadi kita boleh potong terus sifar dia, tinggallah 33. Sama juga yang ini, ada 3 sifar di belakang dia. 1 ini pun 3 sifar belakang dia, jadi boleh potong 3 sifar, tinggallah 444. Oke. Dan yang ini ada 5 sifar, di sini pun ada 5 sifar di belakang. Kita potong ke 5 sifar, potong ke 5 sifar, tinggallah 7. Oke. Jadi di sini inilah pembahagian khas. Pastikan nomor yang dibahagi itu 1 di hadapan dan sifar semua di belakang dia. Dan ingat, nomor yang dibahagi itu pula, nomor yang pembahagi itu pula tidak boleh ada nomor lain di belakang dia ya. Mesti sifar sampai habis. Kalau ada nomor lain contohnya 1 atau 2 atau 9 atau 1 sampai 9, kita tidak boleh gunakan kaidah ini. Main potong-potong kita tidak boleh guna. Cikgu, kalau di sini 200 bahagi 10 tinggal berapa? Oke, kalau sini 200 ada 2 sifar, 10 pula ada 1 sifar. Jadi kita ikut berapa sifar yang ada. Di sini ada 1, potong 1 kali lah. Di sini pun potonglah 1 kali. Oke, jelas? Jadi jawabannya tinggallah 20. Kalau di sini 20 cikgu, di sini 100. Nah, kalau 20 di sini 1 sifar dia, sini pula ada 2 sifar. Jadi kita potong berapa? Kita kena potong 1 saja. Di sini sebab di sini ada 1 saja sifar, ya. Jadi jelas kan? Jadi darab dan bahagi ini sentiasa ada persamaan dia, ada perkaitan dia. Tengok bila kita darab khas, kita akan dapat jawaban itu. Bila kita terbalikkan pula dia, dibahagi pula, kita akan dapat balik jawaban yang mula-mula tadi, kan? Dia sentiasa ada perkaitan, kan? Jadi cikgu akan tamatkan video episode 1 di sini. Kita akan sambung di pembagian episode 2. Jadi murid-murid tahun 4, juga murid tahun 5 dan tahun 6 boleh terus tonton video seterusnya karena kaidah-kaidah ini tetap kita bawa sehingga ke tahun-tahun seterusnya. Jadi jangan tidak tonton ya bagi murid yang tahun 5, teruskan menonton.